you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik. Selamat petang, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di sana. Semua follower saya di Nizam Malik page. Okay, alright. So petang ni saya live bersama dengan anda seperti biasa. Saya rasa dah 2 hari berturut-turut saya live pada waktu petang. Alright, dan seperti biasa saya tujukan khas sesi live pada petang ni kepada anda yang tak pergi bazar Ramadan. Okay, alright, yang terperap duduk dekat rumah. Okay, mungkin nak apa, nak masak sendiri ataupun just order Grab food sahaja. Okay, ataupun memang tak nak pergi apa ke bazar Ramadan lah tahun ni. Okay, jadi jom kita borak-borak sikit petang ni. Sekejap saya adjust sikit saya punya kamera ni. Alright, so kita boleh borak-borak santai petang ni bersama dengan saya. So anda boleh say hi dekat ruangan komen, anda boleh tuliskan di manakah lokasi anda ketika sedang menonton sesi live saya pada petang ini. So tuliskan dekat ruangan komen, saya nak tengok siapa yang bersama dengan saya yang sporting pada petang ni. Okay, alright. Kita bermula Ramadan pada 13 hari bulan, hari Selasa lepas. So dah lebih kurang seminggu dah kita berpuasa. Sekejap je, seminggu habis. Lepas tu dah nak sambut raya pula. Okay, jadi begitu cepat masa berlalu. Okay, jadi kita kena embrace the time, kita kena apa? Secure the moment. Okay, so mana-mana masa yang kita ada terluang ni kita gunakan untuk tetap bersua bersama secara live. Okay, kita masih lagi tak boleh merentas negeri. Okay, saya ada terbaca tadi sebelum saya live, ada pasangan suami isteri kena denda ke kena penjara sebab merentas negeri lepas tu pergi honeymoon. Macam-macam sekarang kan. So itulah isu-isu terkini dan kita berada di satu zaman di mana tak boleh merentas negeri. So pelik kan? Dulu kita tak pernah terfikir kita akan dihalang untuk bergerak, travel ke mana-mana yang kita suka. Alright, so sangat-sangat pelik keadaan kita sekarang. But that's 2021. Okay, 2020 kita bermula dengan PKP. Okay, sekarang pun masih lagi dalam PKPB. Alright, dan terlalu banyak isu di Malaysia yang kita boleh lihat
di Facebook, di newsfeed kita. Alright, dan ini semua akan menjadi kenangan kita. Okay, bila kita dah 5 tahun ke 10 tahun akan datang, kita akan melihat kembali pada tahun 2020 dan tahun 2021. Ia adalah satu perkara yang tak pernah terjadi dalam sejarah. Alright, dan mungkin tak pernah terjadi dalam sejarah kehidupan kita lah. First time kita menghadapi situasi macam ni. Okay, jadi itulah kenangan, dan kita nak create more moment pada waktu tahun 2020-2021 ni dengan lebih banyak lagi cerita kejayaan, supaya kita bila kita kembali semula di masa hadapan, bila kita dah 5 tahun ke 10 tahun akan datang, kita tengok balik tahun 2020 dan tahun 2021, ketika waktu sangat mencabar, kita telah pun membuat keputusan yang penting untuk kehidupan kita. Alright, dan kita akan merindui tahun 2020, tahun 2021 ni, sebab kita telah membuat keputusan yang sangat penting dalam hidup kita. Okay, dan macam mana kita nak buat kehidupan kita nak buat keputusan yang penting, ia bergantung kepada ilmu yang kita ada, bergantung kepada circle yang kita join, dan juga bergantung juga kepada mentor yang guide kita. Kalau mentor kita guide kita secara agresif, maka kita akan buat keputusan yang lebih agresif untuk masa hadapan kita, dan tindakan kita juga jadi lebih luar biasa. Okay, alright, so saya nak tengok dulu siapa yang bersama dengan saya pada petang ni. Kita ada Abdul Wafi, Fariha Hassan, Muhammad Nur Idris, KL Mai, hi TNM, hi. Rizal Abu Hassan, Assalamualaikum top fan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wali Ali, selamat petang. Razihan Zihan, selamat petang tuan. Tuliskan kat ruangan komen, saya akan baca posting anda ataupun komen anda. Okay, Zanawati Hashim, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nur Muhammad, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ali Suhimi, wassalam tuan. Alright, Taufik Ikram, assalam tuan Nizam, Izaham Masari, Razihan Zehan, khabar baik tuan. Izija, Nur Samsudin, Puan Nur Samsudin, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nurziah Ayub, top fan. Rosi Abu Bakar, top fan. Izaham Masari, shift malam. Kalau tidak dah ke bazar dah. Saya masih lagi belum ke bazar Ramadan tahun ni. Okay, Ati Sinor, Kelantan. Okay, orang Kelantan ada tonton sesi live. Maziana, Dungun, Terengganu. Nur Samsudin, lokasi di KL ni tuan. Syazri Adli on the way balik. Apa khabar tuan Syazri Adli? Harap sentiasa sihat. Okay, saya percaya dah keluar dari hospital. Semoga semuanya baik-baik sahaja ya. Alright, Iza Izija, Alo Gajah Melaka. Okay, so walaupun kita tak boleh merentas negeri, ini membuktikan dengan kuasa online, kuasa internet, kita tetap boleh berhubung, kita tetap boleh berkomunikasi, dan inilah kuasa internet yang kita perlu gunakan untuk kebaikan. Kita menyampaikan mesej kebaikan dan kita membina komuniti kita. So Nizam Malik Page ni adalah tempat di mana orang yang positif berkumpul. Siapa-siapa yang negatif, ada dua pilihan. Okay, yang pertama adalah anda tukar diri anda jadi positif, atau yang kedua anda leave the group ataupun leave the page ni, sebab kita nak bina komuniti orang yang positif sahaja, yang nak membina kejayaan dia, membina tahap kewangan yang lebih baik, membina result kejayaan dalam pelaburan saham yang lebih baik. So ini adalah komuniti, dan kita nak bina of course kebahagiaan untuk keluarga kita. Okay, keluarga kita, keluarga kecil kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, kita nak buat yang terbaik untuk family kita. So this is tempat di mana kita nak bina mesej yang positif untuk komuniti kita. Jadi saya ucapkan tahniah kerana anda bersama dengan saya, sebab anda mempunyai rasa hati yang sama. Okay, rasa hati yang nak kejayaan, nak kebaikan, nak positif, nak kebahagiaan dan kejayaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Okay, okay, right. So terima kasih dan tahniah kerana anda bersama dengan saya. Okey, Razihan, Sri Kembangan Selangor tuan. Ridwan Rahman, Assalamualaikum dari Singapura. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih dari jauh-jauh. Dari jauh saya dekat Johor Bahru. Singapura sebelah saya je. Okey, terima kasih dari luar negara menonton saya. Okey. Leo Kodi, Kuching Sarawak tuan. Zaman Shah Amir Hamzah is watching. Siapa lagi? Jimmy Muhammad Azmi, padu tuan, bertenaga hari-hari buat live, bukan semua orang mampu buat, ramai mampu tidur bulan puasa ni. Okay, alright. Amirul Mukhlis, Kuala Krai. Cik Abdul Ghani, Kemas PKP. Okay, alright.
Tini Safri, mujur masa awal hari ni tuan, boleh tengok live. Okay, alright. So kalau anda ada soalan juga, anda boleh tulis kat ruang komen. Nanti saya akan jawab soalan-soalan anda. Kalau soalan yang sesuai lah dengan topik kita pada petang ni. So petang ni kita nak cakap apa? Kita nak bercakap tentang kenapa rugi dalam saham. Selalu kita cakap profit kan? Selalu kita cakap kita nak buat profit dalam saham. Tetapi dalam saham ni masalahnya ada risiko kerugian. Okay, boleh juga rugi. So petang ni saya nak bincangkan kepada anda apakah sebab-sebab orang mengalami kerugian dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Ada banyak sebab. Okay, ada beberapa sebab yang kita boleh bincangkan kenapa orang mengalami kerugian dalam saham. Dan sekiranya anda nak terlibat dalam saham, anda perlu tahu sebab-sebab ini supaya anda dapat menjadikan dia satu pedoman, supaya anda dapat elakkan daripada mengalami kerugian-kerugian yang kita sebut silly mistake dalam dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay. Hai Nokaira Anissa, Assalamualaikum. Rozizi, kalau di Sabah mahu sungkai sudah ni tuan. Mahu sungkai sudah ni apa ni maksudnya? Alright, Marizam Ramli, salam Tuan Nizam Malik. Jasafin Jalani pun ada, emosi. Kenapa kenapa rugi dalam saham? Okay. Alright, so kalau dah ready, kita boleh teruskan sesi live kita. Saya nak kongsikan dengan anda poin-poin saya ni. Okay, sebelum saya share, saya nak anda bantu saya klik button share dulu. Terima kasih kepada anda yang dah klik button share. So ada 109 orang sedang menonton saya secara live. Bantu saya untuk klik button share. Share ke grup-grup yang anda join supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita yang mungkin tak pergi bazar Ramadan boleh tonton sesi live ni bersama dengan kita. The more the merrier, lagi ramai lagi meriah kita pada petang ni. Okay, so kita nak ramai-ramai tonton sesi live. Okay, so jom kita nak bincangkan. Okay, apakah sebab? Okay, apakah sebab? Okay, kejap saya nak buka ni whiteboard ni. Saya harap anda nampak whiteboard saya. Okay, so kenapa? Kenapa rugi dalam saham? Rugi kita pakai warna merah lah supaya supaya sedih sikit. Okay, supaya sedih sikit. So kenapa rugi dalam saham? Okay, boleh tak? Nampak tak saya tulis-tulis ni? So kita tulis-tulis lah baru seronok sikit kan? Kenapa rugi dalam saham? Okay, so ini adalah topik kita pada petang ni. So saya nak tunjukkan kepada anda beberapa sebab kenapa orang mengalami kerugian dalam saham. Kita akan senaraikan sebanyak mungkin supaya ianya menjadi pedoman kepada kita semua. Bila nak masuk terlibat dalam pasaran saham ni, kita kena lakukannya dengan betul. Okay, jangan ambil mudah sebab ianya akan membahayakan kita. Okay. Alright, Su Adam, sungkai buka puasa 6.25 petang di Kota Kinabalu. Bukan Kuala Kangsar, Kota Kinabalu. Okay, alright. Selamat berbuka puasa kepada anda yang sedang berbuka puasa ataupun akan berbuka puasa lagi 10 minit. Apai Fairuz, saya sedang bersiaran langsung dari Kota Baghdad. Ni tuan. Okay, terima kasih. Kota Baghdad kat mana okay, alright. Terima kasih. Alright, so saya nak tengok tadi ada yang tulis tu. Maziana Keti, saya dalam rugi sekarang, baru nak try trade and tak tahu nak set cut loss. Kebetulan kelas penuh tak sempat nak tengok phone. Lepas kelas tengok dah unrealized profit and loss 60%. Kesudahannya peram buat budu. Tu dia. Okay. Ada orang peram buat perkasam, ada orang buat budu. Okay. Jimmy Muhammad Azmi dekat Iraq. Kota Baghdad dekat Iraq. Okay, right, bagus. Itu adalah pengetahuan am. Okay. Alright, tak apa. Rugi tak apa. Rugi part of the game. Dalam stock trading ni, pesanan saya kepada anda yang nak terlibat dalam saham, rugi ni part of the game. Kalau kita nak terlibat dalam saham, pastikan kita bersedia. Okay, kita bersedia dengan bersedia dengan risiko rugi dalam saham. Macam ni. Risiko rugi dalam saham. Okay, so itu adalah perkara yang biasa. Okay, dan jangan kita stres sangat kalau kita nak terlibat dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay. Alright, so kita boleh tuliskan banyak kesilapan. Okay, hari ini kita nak share antara kesilapan yang dilakukan oleh ramai orang dalam saham. Nombor satu adalah kenapa rugi dalam saham? Sebab yang pertama adalah tiada ilmu. Tiada ilmu. Okay, dan bila kita cakap tiada ilmu, bukan kita cakap tiada ilmu
yang general, okay? Bukan tiada ilmu semata-mata, tetapi kita kena tambah sikit kat belakang tu, tiada ilmu saham yang sebenar. Yang sebenar. Dia tak tahu saham ni apa, right? Dan bila kita cakap tentang tiada ilmu saham yang sebenar, ramai orang salah faham tau. Okay? Ramai orang salah faham tentang ilmu saham yang sebenar. Ilmu saham yang sebenar ni dia ada dua kategori. Okay? Ilmu saham bagi pihak korporat, maksudnya syarikat yang terlibat dalam Bursa Malaysia, mereka kena tahulah syarat-syarat everything semua. Itu adalah peringkat yang pertama. Okay, saya sebut dia above the line dan below the line. Ni ilmu yang berbeza sikit yang saya nak ajarkan kepada anda malam ni. Malam ni pula, petang ni. Okay? Tentang ilmu saham yang sebenar. Ramai orang tak jelas tentang benda ni. Sebab tu saya ambil risiko untuk share dengan anda apakah ilmu saham yang sebenar. So ada dua type of ilmu saham. Okay, kita sebut dia above the line dan below the line. So above the line ni adalah yang ilmu saham yang secara korporat. Okay, maksudnya ilmu yang perlu diketahui oleh remiser, ilmu yang perlu diketahui oleh financial advisor, ilmu yang perlu diketahui oleh dealer, remiser, stock broker. Itu adalah above the line. Okay, maksudnya daripada Bursa Malaysia sendiri. So itu adalah above the line. Okay, so below the line pula adalah ilmu saham yang diperlukan oleh pelabur dan trader saham macam kita. Okay, so dua type of ilmu ni, two types of ilmu ni berbeza. Masalah ramai orang, dia belajar saham tentang ilmu yang above the line, yang tak berkaitan dengan dia. Okay, itu yang dipelajari, yang menyebabkan mereka confused dan mereka tak tahu apa yang perlu mereka lakukan dalam pelaburan saham yang dilakukan. Okay, so the real things dalam ilmu saham yang sebenar adalah kita kena tahu ilmu yang bersesuaian dengan keperluan kita sebagai seorang pelabur dan trader saham. Kita sebut dia below the line. Anda takkan jumpa apa yang saya ajar ni di mana-mana. Sebab apa yang saya ajar ni special, khas untuk anda. Ilmu saham yang sebenar yang kita perlukan adalah below the line, yang khusus, yang spesifik kepada pelabur dan trader saham retail. Maksudnya, kalau anda belum lagi terlibat dalam saham, anda nak dapatkan ilmu apakah yang anda perlu buat untuk terlibat dalam saham. Okay? Dan apakah yang anda perlu buat untuk buat keputusan beli dan jual saham. Macam mana nak pilih saham yang betul, macam mana nak buat keputusan. Itu ilmu yang anda perlukan. Bukannya fikirkan macam mana Bursa Malaysia beroperasi, macam mana harga saham tu dipamerkan dekat dalam platform saham. Okay, itu tak payah nak risau. Pasal benda tu akan ada mereka yang akan uruskan. Kita punya fokus di sini adalah menjadi pelabur dan trader saham. Yang fokus kita adalah nak membeli saham dan menjadi pemilik saham syarikat. Dan kita punya sasaran kita adalah nak menjana keuntungan daripada pelaburan yang kita lakukan. So, dia adalah benda yang penting untuk saya sampaikan kepada anda pada petang ni, sebab ramai orang confused tentang belajar saham ni. Jadi ilmu saham yang sebenar tu mereka tidak clear. Okay, jadi walaupun pergi bajak seminar, webinar dan sebagainya, mereka masih lagi tak jelas apakah yang perlu mereka pelajari, dan mereka belajar sesuatu benda yang mungkin tidak relevan kepada mereka dan menyebabkan mereka makin confused tentang pelaburan saham. Okay, so far boleh tak terima saya punya point yang pertama ni, tiada ilmu saham yang sebenar. Kalau anda faham apa yang saya sampaikan ni dan setuju dengan apa yang saya maklumkan dalam sesi live saya ni, anda komen setuju. Yes, setuju Tuan Nizam. Tulis dulu dekat ruangan komen, saya nak tengok. Tulis setuju, tiada ilmu saham yang sebenar. Cepat. Saiful Jasman, top fan, boleh coach. Kita dah ada 150 orang views. Bayangkan, sekarang dah pukul 6 lebih, dah 6.30 ni lebih kurang. Tapi dah ada 150 yang sedang menonton kita secara live. Ni semua stok-stok yang tak pergi bazar Ramadan. Okay? Nur Samsudin, setuju tuan. Betul-betul. Tiada ilmu saham yang sebenar. Jadi, based on research, research ada dijalankan kepada pelabur dan trader saham retail ni, ramai orang yang masuk ke pasaran saham, 90% daripada mereka yang masuk ke pasaran saham mengalami kerugian dalam pasaran saham ni. Okay, sebab apa? Dia punya sebab yang utama selepas dibuat kajian, basically
ramai majoriti yang masuk ke pasaran saham ni tanpa ilmu. Maksudnya mereka tidak fokus mendapatkan ilmu terlebih dahulu sebelum terlibat dalam saham. Terima kasih Liu Su Ching, setuju. Okey, Abdul Wafi setuju coach. Fauzina Johari setuju. Siapa tu? Anwar Mansur Anwar Mansur seruju. Seruju pun boleh. Muhammad Fazil K setuju coach. Kamarul Zaman Kasim setuju tuan. Nailah Yusof setuju tuan. Okey. Nasir Bahari setuju. Apa tu? Stars Holiday Celebration +1. Okey. So ada meraihkan holiday apa-apa ke? Alright, Latifah Faizah sambil tonton, sambil zikir, sambil top up ilmu. Terbaik. Alright. Okay, alright. So itulah yang pertama. Okay, so yang kedua. Okay, apakah sebab yang kedua? Okay, right. So sebab yang kedua yang saya boleh share dengan anda, ada banyak sebab. Okay, tetapi antara benda yang saya nak highlight dekat sini adalah kenapa ramai orang rugi dalam saham adalah kerana, okay, yang kedua adalah tak buat kajian saham. Tak buat kajian saham. Okay. Alright. So ramai orang, sorry lah tulisan pun apa ni goyang-goyang je ni. Ini petanda orang berpuasa lah. So tulisan pun cakap ayam sedikit. Tapi tak apalah boleh asalkan boleh baca tak buat kajian saham. So kenapa ramai orang rugi dalam saham? Sebab tak buat kajian saham. Main beli je. Beli je dengan harapan akan buat profit dalam saham. Tapi saya nak tambah sikit kat sini. Tak buat kajian saham, yang betul adalah tak buat kajian saham sebelum beli saham. Poin saya sentiasa berbeza daripada orang lain. Okay? So kenapa ramai orang rugi dalam saham? Sebab tak buat kajian bukan kajian kajian saham sebelum beli saham. Okay? Maksudnya dia beli dulu baru dia kaji. Ramai orang dia dah beli dulu baru dia kaji. Jadi dia tak oversee apakah risiko yang ada dalam sesuatu kaunter saham dan menyebabkan dia membeli saham dengan harapan akan buat profit, dan bila saham tersebut mula jatuh dia tak tahu apa nak buat, dan masa tu baru dia kaji. Ramai orang harga saham dia dah beli dah jatuh baru dia kaji, dan masa tu dah terlambat untuk buat sebarang keputusan yang penting dan berharap sahaja harga saham tersebut akan naik semula. Okay, so ramai orang tak buat kajian saham sebelum beli saham. Jadi perkara yang betul yang sepatut kita buat adalah buat kajian saham terlebih dahulu sebelum beli saham. Jadi saya punya mantra saya kepada student-student saya, kalau anda tak kaji saham, tak boleh beli saham. Sebelum beli saham mesti kaji dulu saham. Itu dia. Itu pesanan saya kepada anda semua yang belajar saham dengan saya lah. Jadi that's why kita belajar cara buat kajian saham, kita buat kajian fundamental analysis, kita buat kajian technical analysis. Okay, dan barulah kita boleh berjaya dalam saham ni dan elakkan daripada mengalami kerugian demi kerugian dalam saham. Okay, so adakah anda masih bersama dengan saya ni? Okay, saya tak dapat nampak anda punya komen di ruangan komen. Boleh tak respon dulu? Adakah anda masih bersama dengan saya? Okay, jangan saya cakap seorang-seorang. Okay, kenapa ni Facebook? Okay, Facebook biasa macam tu. Kalau saya tengah ajar pasal saham, memang dia akan kacau saya. Okay, alright. Tiba-tiba komen tak boleh nak tengok. Tengok dia hang sikit ni dekat saya punya handphone ni. Okay, jadi saya nak tunggu sekejap. Mungkin line internet ada masalah. Okay, anda boleh respon kepada saya. Adakah anda mendengar saya dengan baik? Okay, teknik harapan. Betul tu coach. Saiful Jasman. Dulu saya macam tu. Okay, alright. So kita kena kaji dulu dan buat penilaian kenapa kita membeli sesuatu saham. Okay, alright. Ali Suhimi, setuju coach. Muhammad Farid, Facebook cemburu. Okay, alright. Internet ada problem sikit tadi. Okay, tapi okay je. Alright, Kamarul Zaman Kasim ada tuan. Okay, Izaham Masari, Saiful Jasman ada coach. Meriah ni semua masih ada. Okay, terima kasih. Bantu saya klik button share. Bantu saya klik button share bagi meriah sikit.
Sekarang kita ada 150 views. Kalau kita ada 200 views baru best. Lagi best. Best macam dah berbuka puasa. Okay. Alright. Zuraida Juso dengar Tuan Pejai Nazar. Ada coach Samsul Hazri clear. Azlan Rashad ada ni Tuan. Okay, right. Terima kasih kepada anda yang respon. Memang sporting. Anda semua petang-petang ni memang sporting. Itu yang saya suka sangat buat sesi live. Sebab anda berikan respon, berikan saya attention. Alright, jadi saya nak berikan yang terbaik kepada anda. Kita belajar petang-petang ni. Okay, walaupun kita belajar ilmu tentang keduniaan, tetapi kalaulah ilmu keduniaan ni yang kita belajar ni membantu kita ke arah keakhiratan kita yang lebih baik, apa salahnya? Okay, so kita nak belajar macam mana nak elakkan kerugian, macam mana nak kurangkan kerugian, macam mana nak buat profit dalam saham. Okay, dan bila kita berjaya buat profit dalam saham ni, of course kita dapat membantu agama kita. Kita boleh bersedekah, kita boleh bermuamalah. Bermuamalah tu maksudnya berniaga lah. Maksudnya berurus niaga, bertransaksi kan. Kita boleh membeli, orang pun boleh mendapat bayaran daripada kita sebab kita ada duit. Jadi bila kita buat, kita dapatkan ilmu saham ni, contohnya kita dapat keuntungan, kita boleh membantu agama kita juga. Okay, so itulah mindset yang kita perlu ada. Okay, alright. Alright, Enal Aziz, coach, boleh bagi pendapat tentang Mestron yang nak bagi free warrant. Pendapat apa tu? Baguslah dapat free warrant. Company bagi free warrant kot. Benda free, suka tak dapat free? Bagus kan? Okay, alright. So, itulah yang ketiga. Okay, yang ketiga, kita ada, yang kedua. Yang kedua, tak buat kajian saham sebelum beli saham. Okay, so kena buat kajian saham terlebih dahulu. Kalau tak reti buat kajian saham macam mana? Jawapannya kenalah belajar dulu. Belajar cara buat kajian saham. Okay, dan ramai orang kata, nak belajar cara buat kajian saham ni memanglah nak belajar, tapi peninglah Tuan Nizam. Susahlah kajian saham ni nak belajar, tak faham-faham. Sebabnya anda nak belajar tu terus anda nak faham semua benda. Dia kena step by step. Kita belajar asas terlebih dahulu, kita kuasai asas, alright, kemudian kita naikkan level-level kefahaman kita tentang saham ni, kajian saham, sampai kita boleh faham dan enjoy kajian saham kita. Sebenarnya bukan susah untuk buat kajian saham, kita simplify kajian saham kita. Okay, masa belajar je susah, tapi bila dah buat kajian saham tu nanti tak susah. So apatah lagi kalau anda belajar dengan mentor yang boleh membantu anda faham apa yang anda belajar. Itu yang penting. Alright, so itulah perkara yang anda kena fokuskan. Okay, alright. Boleh kita pergi yang ketiga. Alright, so yang ketiga, okay, cantik nombor 3 saya tu. Tapi dia punya dot tu jauh sikit. So kita padam sikit ni. Okay, kita tulis dot dekat sikit. Okay, alright. So dot yang ketiga. Alright, so apakah sebab yang ketiga yang menyebabkan orang rugi dalam saham? Okay, so rugi dalam saham sebab ikut orang. Okay, melabur dan trade saham ni ikut orang. Buruknya tulisan saya ni. Okay, bolehlah ikut orang. Okay, so sebab ketiga kenapa ramai orang rugi dalam saham ni sebab ikut-ikut orang. Dia tak tahu apa dia buat. Okay, kajian saham tak reti buat, malas nak buat. Okay, so cara yang senang dia nak buat adalah ikut je. Ikut orang-orang je. So sebab itulah ramai orang yang suka join grup-grup Telegram, grup-grup Facebook yang dapatkan counter saham untuk dibeli. Okay, so dan of course dealer, remisers, broker juga ada share kajian saham daripada research team mereka, dan kebanyakan orang yang mengalami kerugian dalam saham ni sebab beli saham tanpa kajian dan just ikut-ikut orang sahaja. Okay, so saya nak tanya, kenapa ikut-ikut orang ni tak dapat membantu kita buat keuntungan dalam saham? Okay, kalau orang beli, of course lah saham tersebut bagus. Okay, kawan kita ni pandai, kita nak ikut je lah dia. Of course, tetapi ingat, dalam saham bukan sekadar untung sahaja. Dia ada risiko kerugian. Kalau kita ikut orang, okay, sekali dia buat untung, straight yang seterusnya, dia still ada risiko rugi. Jadi kalau kita tak bersedia untuk menghadapi kerugian, itu yang menyebabkan kita berisiko mengalami kerugian lebih besar. Orang yang trade, yang memang trade, dia faham risiko, dia trade dan dia tahu risiko yang dia ambil. Masalah orang yang
tak tahu apa yang dia buat, sekadar ikut-ikut sahaja, tak tahu risiko yang diambil, dia masuk ke pasaran saham dalam keadaan yang risau, takut, okay, dan tak pasti apa yang akan berlaku. Itu yang menyebabkan mereka ni yang ikut-ikut orang ni menjadi takut, okay, dan menjadi beremosi, sangat beremosi dalam saham. Alright, dan itulah yang menyebabkan ramai orang mengalami kerugian dalam pasaran saham. Okay, alright, so far adakah okay? Kita dah share 3 tips, 3 sebab kenapa rugi dalam saham ni, dan ada banyak lagi sebab. Okay, alright. So ada sebab lagi. Okay, alright. Ayah Dimi, coach, saham ni kena hari-hari ke kena trade? Jawapannya tak. Tak semestinya kita trade hari-hari. Okay, terpulang kepada kita. Kita nak trade boleh, tak nak trade boleh, suka hati kita. So dalam saham ni kita ada kebebasan untuk beli saham dan jual saham pada bila-bila masa yang kita suka. So terpulang kepada kita, jadi kita kenalah buat keputusan yang terbaik untuk diri kita dan bersedia untuk menghadapi risiko rugi yang ada dalam pasaran saham. Okay, alright, boleh? Semua okey tak ni? Cuba respon sikit dekat ruang komen. Saya tak nampak anda respon ni. Like pun tak ada. Cuba bagi like dan love. Kalau anda rasa apa yang saya kongsikan ni bermanfaat dan anda rasa membantu anda untuk masuk ke pasaran saham dengan lebih baik lagi, bantu saya klik button like dan juga klik button love. Okay, right. Sementara nak tunggu berbuka puasa ni kan, so klik like dan love. Ada juga yang klik like dan love. Okay, right. Saya percaya anda semua sedang khusyuk menonton live ni. Okay, alright. So terima kasih. Okay, so next, yang keempat. Apakah yang keempat? Okay, so yang keempat, poin saya yang terakhir. Okay, yang keempat, kenapa orang rugi, okay, dalam saham ni adalah kerana ni nama dia. Kerana overtrade. Kerana overtrade. Overtrade ni maksudnya trade terlalu agresif ataupun dia macam ni tau. Overtrade ni maksudnya sama ada kita beli counter terlalu banyak. Okay, saya tulis kat sini lah. Beli counter terlalu banyak. Aish, macam ayat tak apa kena Okay, beli terlalu banyak counter, okay, ataupun beli dengan modal yang terlalu besar. Okay, right. So ni overtrade ni dia dua keadaan di mana beli terlalu banyak counter dalam satu masa. Dalam portfolio tu ada 18 counter. Okay, bila beli terlalu banyak ni kita sebut dia overtrade. Membeli saham dengan membuta tuli, dengan mengikut emosi, mengikut suka hati je. Itu yang menyebabkan ramai orang rugi dalam saham. Okay, yang kedua adalah dia beli dengan modal yang terlalu besar. Okay, so dia fokus pada satu counter tetapi dia masukkan terlalu banyak modal. Okay, modal yang terlalu besar, ramai orang fikir kalau modal besar profit pun besar, tetapi bila modal yang terlalu besar, okay, tetapi anda tak boleh nak handle kerugian dia, maka ia akan memberikan tekanan yang sangat besar bila anda terpaksa mengalami kerugian dalam trade saham tersebut. So kita tak semestinya menggunakan modal yang terlalu besar. Modal kita ni berpadanan dengan kapasiti kita dan kita kena tahu berapakah kerugian yang kita sanggup untuk tanggung, dan setiap orang dia punya tolerance untuk menghadapi kerugian tu tak sama. Okay, ada orang dia boleh handle RM1,000 loss, ada orang dalam satu counter ada orang RM50 loss pun dia dah demam, dia tak boleh nak handle. Jadi kita punya tolerance tu berbeza. Okay, jadi anda tak boleh trade dengan secara agresif menggunakan modal yang terlalu besar yang anda sendiri tak boleh handle dia punya kerugian kalau ianya berlaku. So ini yang menyebabkan ramai orang dia silap. Dia ingat dengan modal yang besar boleh buat profit yang besar. Tidak semestinya. Okay, dan sepatutnya anda mesti membeli saham ni dengan kapasiti anda. So problemnya adalah macam mana kita nak tahu
apa orang kata, macam mana kita nak tahu capacity kita. Okay, macam mana kita nak tahu kita boleh handle berapa banyak modal? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu macam mana kita nak tahu kita boleh handle berapa banyak? Sekejap saya nak save dulu. Save. Okay, right. Okay. Macam mana kita nak tahu kita boleh handle berapa kerugian? Berapa banyak kita boleh handle kerugian? Okay, siapa nak tahu? Komen, saya nak tahu. Macam mana cara dia? Saya ada satu tool. Macam mana kita nak tahu kita boleh handle kerugian berapa banyak? Okay, right. Saiful Jasman, maksimum berapa counter dalam satu masa coach yang sesuai? Maksimum 3 sahaja. Kalau saya lah, 3 sahaja. Kalau kita yang newbie ni, baru belajar ni, jangan beli lebih daripada 3 counter. 2 counter, 1 counter pun dah cukup dah. Jimmy Muhammad Azmi, tiada money management. Betul tu. Aziz Hassan, coach, kenapa kat Johor ramai sifu saham? Dekat sebab saham ni memang lahir di Johor. Macam tu tak adalah. Alright. Okey, Muhammad Futaihi, Muhammad Nazri Osman. Okey, Latifah Faizah, saya, Al-Firdaus, M. Ismail, Saiful Jasman, nak coach, Mansur Makdan, Haziq Hamzah, Ismail Muhammad Said, saya, Ika Ahmad, saya nak tahu. Nak tahu. Okey, ramai yang nak tahu ni. Abdul Wafi, Azlan Arsyad, saya nak tahu. Okey, alright. So, khas kepada anda yang komen nak tahu ni, macam mana caranya untuk kita tahu tolerance kita, macam mana kita nak tahu kita boleh handle kerugian berapa banyak. So saya nak share dengan anda sebagai hadiah petang ni. Okay, saya nak sedekahkan satu ilmu macam mana caranya untuk kita tahu tolerance kita. Okay, loss tolerance kita sebut, loss tolerance. Okay, macam mana kita nak buat supaya kita tahu kita boleh handle berapa kerugian. Ni ilmu mahal saya nak bagi tahu petang ni. Okay, caranya adalah kita nak tahu loss tolerance. Ada satu teknik yang saya perkenalkan dalam saham mastery. Namanya adalah, ini dia. Start small, grow big. Ni dia. Tu dia. Macam mana kita nak tahu kita punya level tolerance loss kita kat mana? Kita kena gunakan satu teknik pendekatan, nama dia start small, grow big. Okay, so bila kita bermula dengan modal yang kecil dan kita start scale up sikit-sikit, kita akan tahu sendiri kat mana level kita, berapa banyak kita boleh handle. Tetapi kalau anda terus memulakan langkah dalam saham ni dengan modal yang besar, maka anda tidak akan tahu dekat mana anda punya tolerance, loss tolerance anda. Okay, dan anda tak boleh nak handle loss tersebut. Anda terus total loss kita sebut. Bila anda menggunakan modal yang besar. Sebab itulah kita gunakan terma ni, start small, grow big, bermaksud anda mulakan modal untuk memulakan langkah dalam saham ni dengan modal yang rendah dan anda scale up sikit sampai di satu level anda akan tahu judge kat mana level tolerance anda. Dan ingat pesanan saya, loss tolerance setiap orang adalah berbeza, tak sama. Okay, saya boleh handle berapa ribu ringgit punya loss, tak sama dengan anda boleh handle berapa ribu ringgit punya loss. Dan loss tolerance kita ni banyak bergantung kepada pengalaman kita terlibat dalam saham. Jadi kalau pengalaman kita masih lagi sikit, cetek, maka kita tidak akan dapat handle kerugian yang besar. Jadi that's why apa yang kita nak kena buat adalah kita kena lakukan aktiviti pelaburan dan trade saham ni secara konsisten, berterusan. Dalam masa yang sama kita memahami aktiviti pelaburan dan trade saham, dalam masa yang sama juga kita mengenal diri kita. So kita kenal diri kita ni, kita boleh handle berapa banyak loss dan kita boleh handle juga tekanan dalam aktiviti trade saham tu dengan menggunakan teknik start small, grow big. Betul tu, Khalil Laut, start small, grow big. Okey, Latifah Faizah, start small, grow big. Tuliskan teknik ni, start small, grow big. Inilah teknik yang insya-Allah berkesan untuk newbie untuk mulakan langkah dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Dan in fact, okay, bagi anda yang dah pun terlibat dalam saham dan sekarang sedang mengalami kerugian dalam saham, okay, it's okay kalau ada yang sedang mengalami kerugian. Pada pandangan saya adalah it's okay, okay. Sebab kerugian dalam saham ni part of the game.
Okay, janganlah kita terlalu bersedih dengan kerugian. Okay, mungkin tak ada rezeki kita untuk buat profit pada waktu sekarang. So kita bersabar dan kita teruskan perjalanan kita, mungkin esok lusa ada rezeki kita. Okay, kalau kita tetap bersabar dan teruskan perjalanan kita, sentiasa kekal positif dan tidak pernah berputus asa, insya-Allah kita akan berjaya pada satu masa nanti bila sampai waktunya rezeki datang bertandang. Cewah gitu. Alright. So that's why saya ingin pesan kepada anda yang sedang mengalami kerugian, kalau anda terpaksa menghadapi kerugian pada waktu sekarang, just hadapinya, okay, dengan hati yang terbuka, okay, dengan jiwa yang tenang, dan insya-Allah, okay, anda teruskan lagi dan belajar daripada kesilapan. Mungkin ada kesilapan yang anda lakukan dalam trade saham anda sebelum ni, dan anda tengok balik, okay, apakah yang mungkin kesilapan-kesilapan yang anda lakukan dalam aktiviti trade saham anda, seperti yang kita bincangkan. Yang kita bincangkan sebentar tadi, mungkin anda tidak ada ilmu saham yang sebenar. Okay, mungkin anda tak buat kajian saham sebelum beli saham, kajian saham yang betul. Okay, mungkin anda main beli je saham tanpa membuat preparation sebelum beli saham, ataupun anda sebelum ni suka ikut-ikut orang yang menyebabkan anda selalu mengalami kerugian dalam saham. Anda kena postmortem balik, apakah sebabnya? Dan yang keempat, mungkin anda overtrade dalam aktiviti trade saham anda. Mungkin anda beli terlalu banyak counter ataupun beli dengan modal yang terlalu besar yang menyebabkan anda berada dalam situasi mengalami kerugian dalam saham. Okay, alright. So that's perkara yang perlu anda nilai balik semula sekiranya anda sedang mengalami kerugian dalam saham dan bermula kembali dalam saham. Okay, bermula kembali dalam saham ni dengan menggunakan terma start small grow big. Okay, jangan risau. Okay, bermula daripada bawah balik, back to basic. Okay, bina balik anda punya foundation. Okay, kawal emosi anda dalam aktiviti trade saham anda, dan insya-Allah bila sampai ke satu level, anda akan membina keyakinan anda dan anda akan boleh buat profit yang lebih konsisten di masa akan datang. Yang penting jangan berputus asa dan sentiasalah positif dalam aktiviti trade saham anda. Okay, sebab ada untung dan rugi. Mungkin sekarang rugi, mungkin di masa hadapan anda akan menjana keuntungan yang boleh cover kerugian anda dalam aktiviti trade saham anda pada hari ini. Okay, so jangan bersedih-sedih, sentiasa kekal positif, sentiasa follow Nizam Malik page dan juga Facebook live saya. Alright, dan semoga anda mendapat inspirasi kejayaan untuk melakukan pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, alright, siapa yang suka sesi live saya yang saya kongsikan kepada anda, kita dah lebih kurang pukul 6.45 malam, petang dah, malam dah saja. Alright, so kita pun nak berbuka puasa dah sebentar sahaja lagi. Okey, jadi saya nak maklumkan kepada anda sebelum kita akhiri sesi live ini, kepada anda yang masih lagi newbie yang nak belajar saham dari asas, okey, nak kenali dunia saham, insya-Allah kita akan adakan program Newbie Saham Mastery online pada 24 April 2021 ni. Hari Sabtu ni kita akan ada sesi tersebut, dan 25 April pada hari esoknya, pada hari Ahad, kita ada sesi Q&A bersama dengan saya. Kalau anda nak mengenali dunia saham secara below the line, maksudnya mengikut keperluan dan spesifik kepada kita pelabur dan trader saham retail, okey, anda boleh klik link yang saya sertakan di ruangan caption di atas. Okay, dan anda boleh buat pendaftaran untuk dapatkan modul Kickstart Saham Mastery, hanya RM67 sahaja untuk anda dapatkan akses kepada video-video training kita untuk asas pelaburan saham. Anda akan belajar tentang akaun CDS, anda akan belajar tentang platform kajian saham, anda akan belajar tentang mindset, macam mana nak mulakan langkah dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia, dan anda boleh belajar di keselesaan rumah anda sahaja. Okay, so pastikan anda klik link yang saya sertakan di ruangan caption di atas, ataupun anda komen nak di ruangan komen di bawah. Nanti tim Saham Mastery saya akan hubungi anda, akan PM anda, akan reply komen anda untuk berikan info lanjut berkaitan dengan program Kickstart Saham Mastery dan Newbie Saham Mastery Online. Dan inilah akses kepada komuniti Saham Mastery. Kalau anda perlukan circle untuk lebih positif dalam pembelajaran saham anda, okay, anda boleh join Newbie Saham Mastery Online dan juga circle kami Saham Mastery. Okay, Madiha Hussein, selamat berbuka. Tuan Nizam dan semua, selamat berbuka puasa. Madiha, thank you for watching. Muhammad Nazrin is watching. Razihan Zehan nak. Okay, right. So siapa yang komen nak, nanti Madiha akan bantu untuk share the link, okay, untuk info berkaitan dengan
Kickstart Saham Mastery. Okay, dan saya harap kita dapat berjumpa dalam program Saham Mastery. Ada banyak program yang kita akan anjurkan untuk komuniti kita semua. Alright, dan insyaAllah kita seronok nak jumpa anda semua secara live dalam program-program kami. Okay, so setakat ini sahaja, kita jumpa lagi di lain masa. Okay, all the best untuk anda semua. Jangan sedih-sedih, sentiasa ceria. Apa saja berlaku adalah ketentuan Tuhan dan kita menerima dengan hati terbuka. Kita sentiasa percaya pada rezeki yang Allah berikan kepada kita dan kita sentiasa berikan yang terbaik. Selamat berbuka puasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Mastery. Jumpa lagi dan bye-bye.